Assalamualaikum, berjumpa lagi ke dalam channel Nizam ZZK. Baiklah, untuk video kali ini saya akan share satu pengalaman seram yang ingin dikongsikan oleh Farid, di mana kejadian ini bukan berlaku pada Farid tetapi kawan baiknya iaitu Faizal. Akibat gara-gara mulut yang celupar ataupun mulut tanpa insurans. Nak tahu kisah seterusnya? Tunggu. Baiklah, untuk kisah seram kali ini dikongsikan oleh Farid, di mana Farid dan sahabat baiknya Faizal telah menyewa satu chalet di salah satu air terjun yang terkemuka di negeri Selangor. Kejadian ini berlaku pada tahun 2001, di mana mereka telah diganggu oleh makhluk halus. Semua ini berlaku gara-gara mulut Faizal yang celupar. Kisah ini bermula apabila Farid dan Faizal telah merancang percutian mereka di salah satu air terjun terkemuka di negeri Selangor pada satu minggu di awal tahun 2001. Sebelum kita teruskan cerita ini, Farid kongsikan sedikit latar belakang Faizal. Faizal ni orang utara, seorang yang ceria, happy go lucky dan suka bergurau, dan selalunya gurau dia agak kasar dan mulut pun agak cabul, tetapi dia seorang yang baik. Cuma masalahnya Faizal kadang-kadang selalu lepas cakap. Akibat daripada sikap selalu lepas cakap Faizal ini, berlakulah peristiwa seram yang menghantui mereka berdua. Pada perancangan awal, mereka bercadang untuk pergi seramai 4 orang. Disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dielakkan, akhirnya hanya mereka berdua sahaja yang pergi ke air terjun tersebut. Sebelum mereka bertolak, Farid sering mengingatkan Faizal supaya menjaga tutur kata, sebab Farid faham Faizal selalu bergurau dan kadang-kadang gurauannya agak keterlaluan dan kasar. Semua daripada kita faham kawasan air terjun merupakan kawasan yang agak keras, so kita perlu lebih berhati-hati dan menjaga tutur kata. Jangan terlalu celupar kerana boleh membawa akibat yang buruk. Pada hari tersebut, tidak ramai pengunjung yang menginap di chalet yang disediakan. Terdapat kira-kira 15 buah chalet. Tetapi pada malam tersebut, hanya 4 buah chalet sahaja yang disewa oleh pengunjung. Maka pada malam tersebut agak sunyi. Selepas waktu maghrib, Farid dan Faizal duduk membuat unggun api di depan kemah mereka. Seperti biasa, mereka akan berbual panjang, berborak, bersantai dan sebagainya. Sehinggalah kira-kira pukul 9.30 malam, mereka berpakat untuk berkongsi kisah seram. Dan mereka pun bergilir-gilir menceritakan pengalaman-pengalaman seram yang dialami oleh mereka, sahabat mereka dan sebagainya. Dan sedang mereka asyik berborak, tiba-tiba Faizal telah menyuarakan hasrat. Aku teringin nak tengok muka hantu. Kau dapat tengok mesti best. Hei penunggu hutan, datanglah kepadaku. Aku mahu membelamu. Ha 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 ha. Ketahu Faizal sambil mengangkat tangan ke langit. Dan apabila Farid mendengar kata-kata Faizal, terus Farid kata, "Hush, diam lah. Apa kau cakap macam tengah hutan? Kan aku dah pesan kat engkau." Agak-agak lah kan. Dan Faizal pun terus ketawa terbahak-bahak melihat muka Farid yang ketakutan. Faizal pun terus berkata, "Alah, kawasan hutan bukan ada apa pun. Aku dah biasa lah masa kecil-kecil masuk hutan. Tapi aku tak pernah jumpa apa pun." Dan Farid pun terus menegur Faizal supaya berhenti berkata demikian. Dan Farid pun kata, "Okey, kita stop. Jangan bercerita lagi kisah-kisah seram." Faizal terus menggelakkan Farid kerana menganggap Farid seorang yang penakut. Selepas saja mereka habis berborak, mereka terus masuk ke chalet mereka. Dan Faizal terus menakut-nakutkan Farid. Dan ini menyebabkan Farid rasa tidak selesa. Tidak lama daripada kejadian tersebut, kira-kira pukul 11 malam, Faizal masih tidak habis menyakap Farid. Dan Farid agak marah kerana Farid telah mengingatkan Faizal berkali-kali sebelum mereka datang ke kawasan tersebut lagi. Perkara ini diambil mudah oleh Faizal sebab Faizal ini suka bergurau. Sehinggalah pada pukul 11 malam, sedang mereka berbaring di katil masing-masing, tiba-tiba mereka mendengar suara seorang wanita sedang mengilai di atas bumbung. Pada masa tersebut, barulah Faizal ketakutan dan Faizal terus lari ke katil
Farid. Dan Farid pun terus menegur Faizal. Kan aku dah cakap tadi, berhati-hati, mulut kena jaga, kawasan ni kawasan keras. Dan tidak lama selepas itu, terdapat bunyi tapak kaki sedang berjalan di atas bumbung. Bunyinya sangat jelas kerana bumbung tersebut dibuat daripada zinc. Jadi, bunyinya sangat jelas kedengaran. Tidak lama daripada itu, tiba-tiba Faizal menjerit seperti terkena histeria. Dan terus berkata, pergi kau dari sini, pergi, muka kau buruk, tolong pergi. Dan Faizal terus menutup kedua-dua belah matanya. Farid keheranan, apa dah berlaku dengan Faizal? Sedangkan Faizal tidak nampak apa-apa di dalam chalet tersebut. Faizal terus menjerit ketakutan dan dia kata terdapat satu lembaga di hadapan pintu. Farid cuba menenangkan Faizal, tetapi Faizal masih menjerit-jerit seperti hilang ingatan. Tidak lama daripada itu, Faizal terus pingsan. Farid terus berlari mendapatkan bantuan di chalet berdekatan. Dan tidak sampai 5 minit, semua orang datang berkerumun mendapatkan Faizal. Mereka cuba untuk menyedarkan Faizal, tetapi tidak berjaya. Sehinggalah mereka terpaksa memanggil pemilik chalet untuk datang membantu. Kira-kira setengah jam kemudian, pemilik chalet tiba di tempat kejadian. Dan menurutnya, Faizal telah disampuk. Dan pemilik chalet telah mengusir seorang ustaz yang tidak jauh berada di situ. Kira-kira hampir pukul 12 malam, ustaz yang dipanggil oleh pemilik chalet tersebut tiba dan cuba menyedarkan Faizal. Kira-kira hampir pukul 2 pagi, barulah Faizal tersedar daripada pingsan. Muka Faizal sangat pucat dan ketakutan. Dan menurutnya, makhluk halus tersebut masih berada di situ. Dan akhirnya mereka berdua berpakat untuk balik pada pukul 3 pagi pada hari itu. Faizal mengikuti Farid balik ke rumahnya kerana Faizal ketakutan. Faizal berada di rumah Farid sehinggalah hari cerah. Kira-kira pukul 9 pagi, sedang Faizal berkemas-kemas untuk balik ke rumahnya, Faizal menjerit sekali lagi. Menurut Faizal, benda yang dinampaknya di chalet pada malam tersebut ada di rumah Farid, mengikutinya balik. Makhluk ini hanya dapat dilihat oleh Faizal. Faizal sekali lagi menjerit-jerit di rumah Farid. Ini menyebabkan Farid terpaksa menghantar Faizal ke rumah sahabatnya yang juga seorang ustaz untuk berubat. Menurut ustaz yang mengubati Faizal, makhluk tersebut percaya dengan kata-kata Faizal, di mana Faizal ingin berjumpa dengannya. Dan makhluk tersebut rasa selesa dengan tawaran yang dibuat oleh Faizal pada malam itu. Walaupun ia hanya gurauan, makhluk tersebut percaya Faizal bersungguh-sungguh untuk melihat dan mendampingi mereka. Makhluk tersebut enggan meninggalkan Faizal. Ia sentiasa berada di samping Faizal. Ini menyebabkan Faizal rasa tidak selesa dan ketakutan. Sehinggalah Faizal terpaksa berubat dengan 3 orang ustaz yang berbeza. Dan akhirnya selepas 8 bulan, barulah makhluk tersebut dapat dihalau keluar. Ini merupakan pengalaman seram yang terpaksa ditanggung oleh Faizal gara-gara mulutnya yang celupar. Baiklah, sekiranya anda ada cerita seram yang menarik untuk dikongsi bersama, jangan lupa untuk share di alamat email berikut. Dan seperti biasa, kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.